Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat maju jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Saya dekat sekolah ni. Salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu. Kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Cikgu Siti Nur Aznilan binti Rosli dari SM Lasal Kota Kinabalu sebagai moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Sebagai mengisi ruang menunggu ini agar lebih bermakna, sama-sama kita ikuti dan hayati sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada bulan Oktober tahun 2019 dan juga merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Atas kewibawaan beliau sekarang, beliau merupakan salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Datuk Dr. Mahender Singh untuk sesi snippets Reflect On yang bertajuk Difference Between a Good Teacher and a Truly Great Teacher. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera kerana dapat bersama pada petang ini. So, tajuk yang saya pilih untuk hari ini ialah perbezaan di antara guru yang baik dan guru yang hebat. Memang kita semua dalam kalangan guru yang baik. Good teachers and a truly great teacher. Kita sememangnya kita guru yang akan mengajar, beri fokus kepada PDP kita dengan yang terbaik. Tetapi bila kita lihat satu piramid dan di puncak piramid itu kita tahu bahawa selain daripada kompetensi kita untuk mengajar adalah banyak aspek yang lain. So, yang ada di puncak itu adalah yang merupakan yang menjadikan kita the truly great teacher. Dan kita sudah pastinya dapat ingat tentang guru-guru yang mengajar kita semasa kita di sekolah. Kita ada ramai guru yang baik, tapi yang mana di antara mereka kita tahu adalah di peringkat hebat, fantastic, a great teacher. Dan saya lihat juga ada penulisan tentang tajuk ini. What if there were no teachers? Bolehkah sekolah berfungsi? Ini satu soalan untuk kita semua. Pernah saya ditanya bahawa kalau murid hanya belajar tuition saja, dapat keputusan yang baik, adakah itu boleh menggantikan sekolah? So saya sebut bahawa dinamik sekolah itu berbeza daripada pusat tuition dan sebagainya. Atau homeschooling. Ataupun yang belajar di lot kedai. So, kerana di sekolah, ia bukan saja berkaitan dengan nak dapat keputusan yang terbaik. Tapi sebaliknya, ialah holistic development of the child secara keseluruhan. Dapat bertemu dengan rakan-rakan, dapat keluar ke padang, dapat hadir dalam aktiviti co-akademik dan sebagainya peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekolah. Segala itu menjadikan persekolahan itu satu pengalaman yang terbaik untuk anak murid. So, dalam semua itu termasuklah having the best teachers, having mempunyai guru yang sentiasa
berjiwakan tentang kebajikan murid. Sebab itu tugas seorang guru bukan semua orang dapat laksanakan. So ada beberapa atribut, beberapa sifat di antara seorang good teacher and a truly great teacher yang menjadi inspirasi kepada murid-murid. Yang pertama ialah belas kasihan, compassion. Bukan saja compassion terhadap murid, tetapi juga compassion atau belas kasihan terhadap guru lain, staf sekolah yang lain yang bekerja di pejabat, security dan sebagainya. Dan juga belas kasihan dengan ibu bapa. Yang kedua, enthusiasm yang terpuji tentang kanak-kanak dan pembelajaran. So, suka tak suka, kita kena ada satu passion for children dan untuk mengajar, untuk pembelajaran, for learning. Kalau kita tak ada passion ini, kegairahan ini, mungkin kita tidak, bila nak datang ke sekolah setiap hari, kita rasa macam satu yang membawa stres. So, untuk kita kekal hadir untuk tugas kita, kita sentiasa kena ada yang dalam diri kita, dalam jiwa kita tu kegairahan ini atau passion for learning and children. So, bina passion ini. Yang ketiga, pemahaman. Ini yang saya sebut juga bila saya sebut tentang belas kasihan tadi. Kita sebagai guru kena faham tentang latar belakang, tentang apakah cabaran murid-murid kita dan kebolehan mereka. Kita yang keempat perlu sabar. Bukan saja sabar dengan murid, tapi juga sabar dengan pihak sistem pendidikan, birokrasi dan ibu bapa. Kalau kita boleh jadi orang yang selalu komplain. Dari tahun pertama kita bertugas sampai bila pun ada orang yang jadi raja komplain. So, dude, we will always be complaining. Tapi kita perlu kesabaran kerana dalam mana-mana sistem pendidikan sudah pastinya ada cabaran. Sudah pastinya ada cabaran. So, be patient. Kesabaran ini adalah satu ciri yang amat kita kena adalah pada diri kita. Intonasi suara kita pun boleh mencerminkan kesabaran kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sebut dalam 4 ciri-ciri ini, kalau lihat gambar aja di sebelah kanan tu, the spectrum of empathy. Kalau kita pity, we must have pity also. Di tempat yang sememangnya perlu kita pity. I'm sorry for you. Itu melambangkan pity. Sympathy. I feel for you. Kita rasa. Ya. Kadang-kadang cikgu pun menghadapi banyak cabaran. So we must feel for them. Ada cikgu yang duka lara kerana kita gunakan istilah duka. Suami mengajar di tempat lain, isteri di tempat lain dan sebagainya. Dan empathy ini, I feel with you. I can wear your shoes. Dan compassion ini, belas kasihan ini, saya terpanggil, saya juga turut sedih. I'm moved by you. So, 4 spektrum, pada spektrum ini, 4 aspek ini, kita harus ada dalam diri kita sebagai guru. We are very important people. Every teacher matters. Last week, itu tajuk saya. Do teachers matter? We matter. We are planning the future of the country. Right? Ya, doktor boleh rawat seorang murid. Tapi kita guru. Kita guru ni guru rawat. Orang lain, dia juru rawat. Kita guru rawat. Bagaimana kita rawat? Kita rawat melalui belas kasihan. Kita rawat melalui passion dan kegairahan mengajar. Kita rawat melalui pemahaman. Kita rawat melalui kesabaran. That's the sifat seorang great teacher. Next slide, please.
So, ada satu pepatah ya, orang Jepun. Better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. So, kalau daripada saya pun hari ini anda bawa balik satu pun, satu istilah ke satu perkara yang saya sebut dalam diri kita, kita boleh buat refleksi. Better than 1,000 days kita belajar sendiri is one day with a great teacher. Kita habiskan sehari dengan guru yang mempunyai pengaruh yang tinggi. So yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh lari jadi contoh. So murid ni macam sponge. Students will soak up the actions of guru macam sponge. Apa you buat? Dan ini juga sama untuk pemimpin, pengetua sekolah ke, atau pengetua di mana-mana, atau pemimpin di mana-mana. Anda kita sentiasa diperhatikan. Apa kita pakai, bagaimana bahasa, adab bahasa kita, tertib bahasa kita, parking kereta kita, bahasa yang kita gunakan dalam kelas dan sebagainya. Dan yang keenam, komunikasi antara generasi, selang budaya dan selang generasi. Lebih lagi pada negara kita yang satu negara yang majmuk dengan warna-warni dia daripada kebudayaan, daripada bahasa dan sebagainya. Mungkin itulah intipati yang menjadikan kita satu negara yang berbeza daripada negara lain. So bukan saja memahami budaya dan intergenerational, nak merapatkan intergenerational gap, ya, jurang di antara generasi, itu menjadi tugas kita sebagai guru. Kita yang paling boleh touch base dengan murid. Kadang-kadang ibu bapa pun tak boleh touch base dengan murid, tapi cikgu boleh. So bukan saja komunikasi selang budaya dan generasi dengan murid, tapi juga dengan staf lain dan pihak kepimpinan sekolah dan juga pihak-pihak yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa, kita tidak akan capai apa jua pun kalau kita tidak berusaha. So, usaha daripada guru untuk dapat yang terbaik, untuk buat yang terbaik di sekolah adalah sangat-sangat penting. If a teacher shows students that they truly care, students will do the same. Kalau kita buat kerja dengan usaha dan tekad yang terpuji, murid pun akan ikut sama. Tapi jangan cakap pada saya, Dr. Mahinda, sekolah saya macam-macam saya cuba, murid masih lagi ada yang ingat, sudah pastinya 5% itu ada. 5% itu akan cuba meniru. Tapi jangan kita meletakkan 5% sampai kita lupakan yang 95%. Dan banyak kali juga saya sebut ayat ini. With children, you tell, and you tell, and you tell. Dengan kanak-kanak, kita cakap, dan kita cakap. Ialah kanak-kanak akan komplain. Tapi itu sememangnya kita harus amalkan. We tell, it's okay. Itu menjadi tugas kita. Our job is to tell. Remind, gentle reminder. You can't do that. You have to do it like that. You kadang-kadang pintu. That are all our gentle reminders. Kita cikgu. Next slide, please. So remember, banyak penulisan tentang cikgu. Minggu lepas pun saya kongsi tentang cikgu Chi Hising ini. Yang menjadi guru sains yang hebat zaman saya di sekolah. Dan saya juga paparkan satu memento yang diberi oleh murid saya 40 tahun dahulu. Thanks for all you have done. Murid-murid sentiasa akan menghargai kita. Staf kita akan sentiasa menghargai kita. Dan saya pernah sebut, bila staf tinggalkan organisasi, bukan dia tinggalkan organisasi, dia tinggalkan pemimpin. So kalau kita jadi pemimpin, maupun pemimpin sekolah, pemimpin pertengahan di sekolah, atau guru sekolah, kita memimpin murid, ya, kita nak bagi yang terbaik.
Next slide, please. So, banyak penulisan tentang buku-buku. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada peluang, carilah mana-mana satu buku yang membawa satu kesan kepada jiwa kita, because reading is thinking. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkongsian saya pada hari ini. If the youth of a society is educated, a future is born. Saya boleh kongsikan ilmu dengan anda, kerana ilmu itu boleh kita perolehi daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. Remember, it is easier to build strong children than to fix broken adults. We always have to be positive, positive, positive. Kita bukan nak melahirkan semua jurutera atau doktor. Kita nak melahirkan warga negara yang baik. Itu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, if children can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada hari Jumaat. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Datuk atas sesi snippet tadi yang sangat memberi kesan dan bermakna, dan saya percaya ini telah dan akan sentiasa memberi inspirasi kepada kita sebagai para pendidik. Apa yang kita dapat kongsikan ataupun apa yang kita dapat daripada perkongsian daripada Datuk Mahendra sebentar tadi adalah ada 7 kan ciri-ciri yang guru-guru yang baik dan guru-guru yang hebat. Okey, iaitu apa? Yang pertama, kita imbas kembali iaitu belas kasihan. Okey, kegairahan yang terpuji tentang kanak-kanak dan pembelajaran. Pemahaman, kesabaran. Itu kod yang paling utama. Guru juga sebagai teladan ataupun sebagai contoh. Komunikasi selang budaya dan generasi, dan yang ketujuh adalah mempunyai hasrat untuk berusaha menjadi yang terbaik. Okey, itu antara yang saya dapat daripada perkongsian tadi. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi anak-anak didik kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi kita hari ini, iaitu perkongsian dari Cikgu. Okey, sekejap ya. Okey, kita akan ada perkongsian dari Cikgu Fridorin. Okey, iaitu dari SK Pekan Sipitang. Okey, so sebelum saya serahkan kepada Cikgu Fridorin, kita sama-sama berkenalan dahulu dengan Cikgu Fridorin. Cikgu Fridorin binti Jeffrey bertugas di SK Pekan Sipitang sejak tahun 2010 yang merupakan guru pendidikan khas integrasi. Antara jawatan yang disandang oleh Cikgu Fridorin adalah sebagai penyelaras unit PPDA SK Pekan Sipitang, penyelaras unit core curriculum PPKI, pemimpin kumpulan pengakap khas 01 SK Pekan Sipitang, Ketua Panitia Bahasa Inggeris PPKI, Ketua Panitia TMK PPKI dan merupakan guru kelas bagi kelas Cempaka. Mendapat pendidikan di Sekolah Rendah SK Perancangan dan SK Ki Tuntul Baru, Ranau. Seterusnya SMK Mat Saleh, Ranau. Memperolehi ijazah Sarjana Muda Komunikasi Universiti Malaysia dari Universiti Malaysia Sabah iaitu pada tahun 2003. Seterusnya melanjutkan pelajaran peringkat diploma di IPGM Kent Tuaran pada tahun 2009 bagi diploma pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Antara anugerah
pencapaian dan sumbangan daripada Cikgu Fridorin adalah memperoleh anugerah emas kategori penulisan anugerah emas kategori penulisan akhir inovasi pendidikan bagi ABM Easy Sentence Maker Cubes sempena Carnival InnoCell dan STEM pada tahun 2023, anugerah khas kategori guru inovatif SK Pekan Sipitang pada tahun 2022, Top 5 calon guru ikon pendidikan khas peringkat JPN Sabah pada tahun 2022, mendapat anugerah guru inovatif kategori individu pendidikan khas peringkat PPD Sipitang pada tahun 2021, memperoleh anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2021 dari PPD Sipitang, anugerah guru ikon PPKI peringkat PPD Sipitang pada tahun 2020, anugerah guru PDPR peringkat PPD Sipitang pada tahun 2020, Johan pertandingan peringkat PPD Johan pertandingan peringkat PPD Sipitang 3 minute PDP pitching sempena bulan transformasi pendidikan KPM, yang ini bagi kategori pendidikan khas pada 28 Ogos sehingga 28 September pada tahun 2022, merupakan guru pembimbing bagi pasukan kanak-kanak SK Pekan Sipitang bagi kategori perempuan untuk pertandingan cabaran pasukan unit badan beruniform sekolah rendah hingga ke peringkat kebangsaan, guru pembimbing pengurus peserta untuk pertandingan sketsa drama anti dadah sempena Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah PPDA peringkat JPN Sabah pada tahun 2020 dan 2021, dengan memperolehi pencapaian Johan peringkat negeri dan penyertaan peringkat kebangsaan. Merupakan penolong Pesuruhjaya Daerah Sipitang bagi unit pengakap kanak-kanak. Pencapaian yang diperolehi adalah peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Merupakan pegawai teknikal bagi unit pengakap kanak-kanak daerah Sipitang. Hebat Cikgu Fridorin. Okay, seterusnya adalah bagi objektif CDL Hands-on, saya lupa nak masuk ni. Objektif CDL Hands-on dijalankan adalah yang pertama, untuk berkongsi ilmu dan kemahiran untuk membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Dalam CDL Hands-on Online Session bagi peringkat negeri Sabah kali ini, iaitu siri yang ke-46, Cikgu Fridorin binti Jeffrey akan membuat perkongsian yang bertajuk Inovasi Alat Bantu Mengajar Easy Sentence Maker Cubes. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu bolehlah teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa. Dipersilakan untuk menaik persoalan anda dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Cikgu Fridorin untuk memberikan perkongsian. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Siti Nur Aznilan selaku moderator kita pada petang ini, dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih di atas perkongsian Datuk Mahendra sebentar tadi yang saya masih rasa tersentuh hati lah. Okey, tanpa membuang masa, selamat petang, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, FCD anak baik lagi celik digital, salam sepakat Sabah hebat, salam Sipitang the best mengupayakan kecemerlangan, salam SKPS Dream Believe Achieve, dan salam sejahtera daripada saya Cikgu Fridorin Jeffrey. Okey, terima kasih Cikgu Siti Nur Aznilan, panjang betul ya Datuk. Saya biasa-biasa saja, tiada yang hebat. Tapi pada hari ini saya
berterima kasih kepada Puan Elsie dan juga pihak CDL karena telah memberikan saya peluang ini untuk berkongsi universiti saya yang tidak seberapa, tapi saya akan coba buat yang terbaik untuk perkongsian pada hari ini. Oke, sekejap Pak, saya coba share presentation. Oke, pada petang ini saya akan berkongsi tentang inovasi alat bantu mengajar yang saya bagi nama Easy Sentence Make Cubes yang bertujuan untuk mengatasi masalah di dalam membina ayat mudah dalam bahasa Inggris di kalangan murid pendidikan khas. Kenapa murid pendidikan khas? Karena di kawasan ini terlebih dahulu responden saya adalah murid SK Pekas Pitang, murid PPKI. Kalau yang tahu murid PPKI ini murid pendidikan khas yang fokusnya adalah murid memasa pembelajaran yang ada yang bahasa Inggrisnya oke, ada yang tidak lah. Jadi eh, yang menjadi motivasi saya ialah menurut Thomas dan Shortout menyatakan bahwa ABM mempunyai komunikatif tinggi, mampu membawa pelajar memperoleh pengalaman belajar yang berfaedah, dan bagi memastikan keberkesanan PDPC bahasa Inggris ini telah mendorong saya untuk menghasilkan satu inovasi alat bantu mengajar yaitu Easy Sentence Make Cube yang dibina bersifat interaktif, sangat mudah digunakan di kalangan murid pendidikan khas karena sifatnya yang berwarna-warni, karena saya menekankan penggunaan warna dalam pembinaan bahan pembelajaran tersebut yang terbukti memainkan peranan penting di dalam mewujudkan reaksi emosi berbeza dan mampu menarik perhatian murid. Oke, latar belakang Easy Sentence Make Cubes ini ialah terhasil semasa PKP dulu, banyak PDPR kan masa itu, tapi kalau pendidikan khas nih dia on off lah bersemuka, ada yang PDPR, tapi masa itu murid perdana masih bergilir ke sekolah, tapi murid pendidikan khas sudah kembali ke sekolah lah. Jadi masa itu saya sudah mengambil kesempatan untuk bukan mengambil kesempatan lah, tercetusnya idea untuk menghasilkan Easy Sentence Make Cube hasil daripada satu kajian tindakan terhadap 5 orang PPKI tahap 2 pada tahun itulah. Yang sekarang dorang sudah tingkatan 2. Masa itu yang murid ini sudah masih tahun 5. Yang saya jalankan pada masa ini ialah bukan Easy Sentence Make Cube, tetapi yang saya buat adalah Easy Sentence Formation Cards. Kalau tidak silap, saya nampak dari perkongsian satu cikgu di YouTube. Jadi saya cuba uji dengan murid saya dan ternyata berkesan. Tetapi saya pun mau ada satu lagi yang mau improve lah. Jadi dalam proses mengimprove itu terhasillah Easy Sentence Make Cubes. Oke, tahap pelaksanaan ialah dibina dan mula digunakan sejak tahun 2021 dan telah melalui penambahbaikan sebanyak 3 kali. Oke, ini adalah model kajian tindakan yang saya gunakan untuk sebagai landasan untuk uh, melaksanakan inovasi inilah terhadap murid saya, yaitu model Chemist dan McTaggart pada tahun 1988, yaitu satu action research cycle yang memiliki 4 elemen utama dalam model ini, yaitu mereflek, merancang, bertindak, dan memerhati. Jadi kitaran 1 ialah pada tahun 2021, kitaran 2 ialah pada tahun 2023, dan seterusnya adalah pada tahun inilah. Objektif inovasi ini ialah yang pertama ialah meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam bahasa Inggris yang pada tahun ini melibatkan seramai 6 orang murid PKI tahun 4, 5, dan 6 ataupun tahap 2. Murid tahap 2 kami pada tahun ini tidak ramai, 10 orang saja. Cuma yang 6 orang ini nanti saya akan terangkan apa kategori murid 6 orang ini. Yang kedua ialah menarik minat dan perhatian murid PPK untuk mempelajari membina ayat mudah dalam bahasa Inggris karena di kalangan murid pendidikan khas ini bukan semua minat bahasa Inggris. Nanti saya kasih terang. Yang ketiga, ini paling penting juga lah, menjimatkan masa dan tenaga guru serta murid untuk tujuan PDPC membina ayat mudah dalam bahasa Inggris. Kalau sebelum ini masuk kelas, guru kena menyalin, guru kena menerangkan, tapi dengan menggunakan ABM ini, guru dan murid sangat
dia dapat menjimatkan masa. Saya tidak perlu menulis di papan tulis, murid tidak payah buang masa untuk menulis. Dengan ada ABM ini kan, selepas penerangan dibuat, murid berdikarilah buat sendiri tugasan yang diberikan. Cikgu hanya pemerhati dan pembimbing. Oke. Pada tahun ini melibatkan seramai 6 orang murid. Kalau yang tahun lepas melibatkan 10 orang. Sebelum itu 5 orang, tapi pada tahun ini 6 orang. eh Sorry, 6 orang yang di sini tulis 5 orang. 6 orang yaitu 2 orang murid tahun 4, seorang murid tahun 5, dan 3 orang murid tahun 6. 3 orang murid tahun 6. Oke, keenam murid ini ada yang tergolong dalam berkefungsian tinggi, yaitu mempunyai potensi yang tinggi dan boleh mengikuti kurikulum arus perdana. Ini kira murid yang boleh tahan lah, boleh bersaing dengan murid aliran perdana. Yang kedua ialah sederhana. Dia mempunyai kemahiran membaca dan menulis yang sederhana. Boleh membaca perkataan, tetapi kalau perkataan yang panjang-panjang dia tidak boleh. Kalau bahasa Inggris dia kena ada bantuan. Oke, seterusnya isu atau masalah yang coba ditangani ialah murid yang bersifat terlalu bergantung kepada guru ketika membina ayat mudah dalam bahasa Inggris. Ini kalau masuk dalam kelas kan, lembaran kerja kalau sudah kena buat cantik-cantik, ABM sudah cantik-cantik, ada video. Jadi bila aktiviti menulis, membina ayat, dia masih mengharap cikgu. Dia macam pada pendapat saya, pengalaman saya kan, bila saya menerangkan dia macam pura-pura faham lah gitu. Dia macam pura-pura ya ya ya. Tapi bila menulis membina ayat tidak tahu buat, mengharap cikgu pula. Cikgu sudah, saya pula kena tanya. Apa yang sudah? Apa ayat di sini? Jadi macam penat pula begini kan. Jadi yang kedua, murid kurang keyakinan dan minat untuk membina ayat mudah dalam bahasa Inggris. Ini terutamanya bagi murid yang kurang minat dengan subjek bahasa lah. Apalagi kalau bahasa Inggris, saya baru sampai laptop dalam kelas, dia sudah menguap. Gitu. Dia sudah menguap. Jadi apa saya kena buat? Begini kalau situasi begini, kalau murid menguap, dia bosan. Masalahnya adalah pada saya, bukan pada murid. Maksudnya saya kena buat sesuatu untuk menangani isu ini. Jadi yang ketiga, ini terus terang saya katakan saya ini kalau bercakap lama-lama pandai sakit tekap. Jadi semua kurangkan bercakap. Jadi penerangan tuh saya mau kasih ringkas. Penerangan bertulis di papan tulis tuh diringkaskan dan lebih kepada hands on kepada murid yang kalau boleh dia pegang, sentuh dan lihat. Oke, sebelum itu saya lupa mau cakap. Selaku guru bahasa Inggris, saya ingin eh, meminta maaf kalau ada guru bahasa Inggris yang sekarang ini sedang mendengar. Saya minta maaf, saya terpaksa menerangkan dalam bahasa Melayu. Sebab bagi saya, pendengar kita ataupun yang peserta bagi CDL pada hari ini, saya rasa bukan sebenarnya guru bahasa Inggris dan mungkin juga saya terlalu biasa menerangkan, banyak menggunakan bahasa Melayu kita ketika mengajar. Jadi presentation saya pada hari ini bolehlah bagi excuse dalam bahasa Melayu. Terima kasih. Oke, yang seterusnya kita lihat kepada keberkesanan easy sentence Maki Cubes. Ini pada sebelum ini murid bersikap agak pasif semasa aktiviti membina ayat dalam bahasa Inggris lah. Pasif ni dia mengharap cikgu saja, diam sejak begitu, tidak bercakap kecuali yang memang talkative lah. Tapi kalau bagi yang terus terang lah, saya rasa kalangan orang dewasa pun sampai sekarang mungkin bahasa Inggris, bahasa Melayu kan bukan subjek kegemaran mereka kan, tapi dan itu yang membuatkan mereka pasif lah. Dan yang kedua, lebih kepada menyalin semula ayat yang ditulis oleh guru pada papan tulis atau pada lembaran kerja, dan kemahiran membaca dalam bahasa Inggris agak lemah. Ada kaitan nih sebab apabila dia bukan malas, dia kurang minat menyalin, dia seterusnya menjurus kepada kurang minat untuk membaca. Kalau kita tengok dalam screen ini adalah contoh lembaran kerja murid saya lah pada tahun 2021. Kalau tengok di sini, dia lebih suka menyalin. Dia banyak menyalin lah. Jadi saya macam, kalau saya sebagai guru macam syok sendiri pula. Kalau yang memang pandai itu pandai lah. Tapi kalau yang kurang kurang sikit tuh, dia mengharap sejak pandai itu. Trik dia tuh, dia macam pura-pura paham. Lepas tu dia menyalin, dia kasih cantik-cantik tulisan dia. Dia cikgu pun terlupa. Rupanya dia sebenarnya dia tidak pandai buat ayat. Dia telah
mentrik saya. Dan yang lemburan yang kedua ini lagi Miss Believes in a Hive. Ini pun sebenarnya walaupun sudah guru terangkan, dia masih kurang paham. Dan ini pun pilihan jawaban sudah disusun nih. Jadi cikgu cakap, ini jawaban nomor satu, ini jawaban nomor dua, ini nomor tiga, ini jawaban nomor empat. Nah, dia salin lah. Cantik tulisan dia. Tapi bila suruh kasih terang balik atau buat dia sendiri, tidak dapat. Dia tidak dapat buat. Cikgu lagi lah, sakit tekak cikgu mau kasih terang balik-balik. Oke, yang seterusnya ini adalah contoh lembaran kerja pada sebelum inovasi ini dibuat. Ini pun sebenarnya banyak menyalin kembali lah, salin semula saja. Kalau kasih terang pun murid yang aras tinggi saja yang boleh menerangkan kembali. Tapi kalau yang aras sederhana itu masih memerlukan bantuan daripada guru. Oke, kita tengok daripada video ini. Kalau tengok, ini adalah murid saya yang pada tahun lepas, saya bagi lembaran kerja. Kami sudah belajar nih di buku teks, sudah kasih terang, tajuknya ialah A Bug's Life, tentang serangga. Kami sudah baca. Jadi bila saya bagi lembaran kerja, tiada hints di sana, tiada perkataan yang menjadi clue untuk dia bina ayat, dia tidak pandai buatlah. Dia stuck, I can, gitu saja dia. Lepas itu apa cikgu? Gitu dia batalin. Maksudnya dia masih perlukan bimbingan sepenuhnya daripada guru, padahal murid ini ada potensi. Oke, saya play satu video. Dapat dengar sound kan? Boleh. Oke. Apa tulis? Ya. Ya. Tulis. Kecil dapatnya kak. Lagi ini murid cuba membina ayat mudah lah. Ini sudah belajar nih, tapi dia tidak pandai buatlah. Dia salin balik. Dia salin balik, maksudnya dia tidak pandai buat ayat itulah. Sorry. Oke, selepas easy sentence Makey Cubes ini, terdapat peningkatan tahap pengetahuan dan penguasaan kemahiran murid di dalam meningkatkan kemahiran membaca, seterusnya menulis dan juga mendengar. Di sini selepas menggunakan easy sentence Makey Cubes ni, murid boleh membuat ayat lah, yang ayat mudah saja dalam bahasa Inggris. Ini bagaimana cara membuatnya, nanti saya akan bertunjukkan video. Dan ini sekaligus membuatkan murid lebih yakin dan berdikari semasa melakukan aktiviti PDPC dan meningkatkan kemahiran membaca. Biasanya bila kita sudah salin, kita akan galakkan murid membaca lah. Bagaimana dia boleh membaca ialah bila masa dia putarkan cube tu kan, kita boleh bimbing murid, dia akan sebutlah. Cikgu pun akan sebut juga. Jadi bila perulangan tu berlaku, dia akan ingat. Dia akan ingat untuk menyebut semula. Mungkin ada video pendek bagaimana murid membina ayat mudah dalam bahasa Inggris menggunakan easy sentence Makey Cube. Sebelum tu guru sudah bagi satu latihan lah, familiarization dulu untuk sama dengan murid, baru dia akan membina ayat mudah dengan sendirilah. Then here is family, sports. Very good. Next one is she practice every weekend. She practice Asha join an all. Asha. Very good. Easy. Bowling. Bowling. Okay. Asha is bowling. Okay, Salim. Alright. Ready?
Ya. Hmm. Oh, she everything. Stop. Okay, good. She Practice. she practice. She practice. She practice. Very good. Okay, write it down. Write it down. Okay. Oke, seterusnya kita pergi kepada proses cara penggunaan easy sentence Makey Cubes. Ini adalah secara ringkas prosesnya, tapi di sini saya akan share video pendek tentang proses dan cara penggunaan. Cara atau proses penggunaan ABM Easy Sentence Makey Cube. Langkah pertama ialah guru perlu memilih tajuk untuk sesi PDPC mata pelajaran bahasa Inggeris, iaitu diambil daripada buku teks. Seterusnya, guru merancang dan menyediakan ayat yang perlu dibina oleh murid semasa aktiviti PDPC. Seterusnya, guru menaip, mencetak dan membalut setiap kad perkataan dengan plastik berlamina agar kad perkataan lebih tahan lama kerana akan kerap diguna semula semasa aktiviti PDPC. Langkah seterusnya ialah melekatkan velcro tape pada setiap permukaan cube dan kad perkataan dengan menggunakan glue gun. Cara menggunakan alat bantu mengajar Easy Sentence Makey Cubes adalah sangat mudah, iaitu murid terlebih dahulu menampal setiap kad perkataan pada permukaan cube. Seterusnya, murid hanya perlu memadankan setiap perkataan dengan memutarkan setiap cube bagi menghasilkan ayat yang betul. Dan murid menyalin semula ayat yang telah dibina pada buku latihan atau lembaran kerja yang disediakan oleh guru. Selepas aktiviti menyalin semula ayat selesai, murid melaksanakan aktiviti membaca ayat pada lembaran kerja dengan bimbingan daripada guru bagi memperbaiki sebutan murid. Oke, itu adalah secara ringkas tentang cara menggunakan easy sentence Makey Cube. Oke, Oke, keunikan dan keistimewaan alat bantu mengajar Easy Sentence Cube ini adalah, bentar ya, mudah dihasilkan, bersifat fleksibel, boleh digunakan pakai berulang kali. Dan boleh diaplikasikan atau digabung jalinkan dengan mata pelajaran lain, iaitu mata pelajaran PSV, Pendidikan Seni Visual untuk reka cipta bahan maujud. Kedua, untuk subjek matematik untuk bentuk 3 dimensi, iaitu bentuk cube. Seterusnya, untuk subjek kemahiran manipulatif, ini subjek dalam pendidikan NASLA untuk psikomotor halus. Dan juga bahasa Melayu untuk aktiviti membina ayat, sebab kerana ABM ini boleh juga digunakan untuk subjek BM lah, bahasa Melayu. Kita tukar saja perkataan itu kepada bahasa Melayu. Dan seterusnya, penggunaan ABM ini menggalakkan suasana sesi PDPC yang lebih menyeronokkan kerana murid itu yang sendiri menggunakan alat bantu mengajar tersebut. Dia lebih hands-on, murid lebih berkeyakinan dan berdikari dan meningkatkan kemahiran berinteraksi dengan rakan dan guru apabila murid membuat tugasan yang diberikan oleh guru
kadang-kadang saya akan beri tugasan secara berpasangan untuk kongsi ABM ini. Jadi mereka berkongsi dan bila berkongsi mereka akan berinteraksi lah. Kalau ada yang dia tidak paham dia akan tanya guru. Dan yang seterusnya murid boleh menggunakan easy sentence maker ini semasa ketiadaan guru. Contohnya ketika melaksanakan tugasan sekolah di rumah. Dan yang seterusnya dia ya bersifat berwarna-warni dan murid boleh bermain sambil belajar. Seterusnya, melibatkan kos yang sangat rendah. Bahan untuk menghasilkan inovasi ABM Easy Sentence Makey Cubes ini terdiri daripada kertas A4, polyplus board, balloon stick, laminating film, dan juga velcro tape. Dan bahan dan kos untuk menghasilkan inovasi ini adalah yang first kena buat lah. Yang pertama, dia dari kertas A4 yang keras. Saya telah buat template dia dalam bentuk ada buat dalam template tu dan di print kena gunting dan juga dicantum menggunakan bahan-bahan ni lah dan kos dia 75 sen untuk satu ni 75 sen tetapi untuk besi easy sentence maker cube kertas A4 ni dia tidak tahan lasak jadi ini adalah template ya ini boleh print saja sendiri di rumah. Oleh kerana dia kurang tahan lasak, tidak tahan lama, jadi saya telah buat satu yang baru lagi lah dalam versi mounting board. Tapi mounting board ni pun sama juga, dia masih kertas. Kalau kena air basah dan juga tidak tahan lama lah, dia macam boleh reput, boleh koyak lah. Dan kos dia pun tidak mahal sangat lah, RM2.95. Ini adalah murid-murid saya yang telah pernah menggunakan Easy Sentence Maker Cube versi mounting board. Kalau tengok sini, rupa dia saya sendiri pun kalau nampak macam dia cantik. Sudahlah main tulis lagi. Jadi bila mula-mula saya buat begini ni kan, dia bertulis ni. Sebenarnya kalau bertulis pakai permanent marker boleh padam. Boleh tulis balik. Tapi bila saya fikir balik, tulisan saya kadang-kadang macam ikut macam kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak bahagia dia punya kekemasan tu. Jadi saya print lah. Bila print macam begini, konon kalau kecil-kecil begini senang tanggal, senang buka. Tapi terlalu kecil. Terlalu kecil untuk murid pendidikan khas lah. Kalau saya lah, saya mau perkataan itu besar-besar. Saya ikut cakap pensyarah saya di maktab dulu. Lagi besar, lagi bagus untuk murid pendidikan khas supaya dia nampak dengan lebih jelas apa yang ditulis supaya itu akan menarik perhatian mata dan juga perhatian murid lah. Dan ini adalah ini adalah bahan dan kos untuk Easy Sentence Maker versi polyplus board. Ini lebih tahan lah sampai sekarang boleh guna. Rasanya ini sudah 2 ataupun 3 tahun sudah digunakan. Tapi ini ada banyak kerja sedikit lah, kena print satu-satu perkataan tu, kena laminate dan juga tampal. Tapi kesusahan tu berbaloi sebab dia digunakan untuk jangka masa yang panjang sebab tajuk yang diajar pun tajuk yang sama. Jadi boleh digunakan pakai berulang kali. Harganya RM9.45 saja untuk digunakan mungkin untuk 3 tahun. Jadi 3 tahun ada berapa hari kita bagi RM9, saya rasa 1 sen pun tidak sampai. Oke, seterusnya ini adalah contoh murid saya yang telah menggunakan Easy Sentence Maker Cube versi polyplus board. Baiklah, kaedah untuk menilai perkembangan murid, ini adalah untuk saya memastikan sejauh mana keberkesanan Easy Sentence Maker Cube. Yang pertama ialah saya menjalankan pemerhatian, iaitu memerhatikan murid di dalam melaksanakan aktiviti membina ayat mudah dalam bahasa Inggris. Dan pemerhatian ini dilaksanakan secara individu semasa subjek bahasa Inggris di dalam kelas.
Dan yang kedua ialah penilaian. Penilaian ini dilaksanakan untuk melihat hasil kerja murid dalam membina ayat mudah berdasarkan kepada lembaran kerja murid itulah. Sejauh mana dia boleh buat, itu menunjukkan dia telah berjaya mencapai objektif. Ini ialah hasil dapatan pemerhatian saya terhadap murid yang boleh membina ayat dalam bahasa Inggris dari bulan Julai ini tahun 2021 hingga 2022. Dia meningkatlah daripada 5 orang yang boleh membina ayat dengan bimbingan telah berkurang kepada seorang pada Januari 2022. Dan seterusnya pada tahun 2022 bermula pada bulan April hingga Januari 2023 seramai 4 orang yang boleh membina ayat muda dengan bimbingan, 4 orang dengan kurang bimbingan, belum ada yang boleh membina ayat dengan lancar, berkurang kepada meningkat kepada 6 orang pada Januari 2023 yang boleh membina ayat dengan mudah dan kurang bantuan daripada guru. Dan ini adalah pada tahun ini yang dilaksanakan bermula pada April. 4 orang boleh membina ayat dengan bimbingan, 2 orang boleh membina ayat dengan kurang bimbingan dan belum ada yang boleh membina ayat dengan lancar. Tetapi pada setakat September, walaupun boleh membina ayat dengan bimbingan ini masih ada 2 orang, tetapi yang boleh membina ayat dengan lancar ialah sudah meningkat kepada 3 orang lah. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi tentang potensi ABM ini. Sudah pernah dikongsikan, sudah pernah mengikuti pertandingan pada peringkat daerah dan juga JPN. Dan yang terbaru ialah menyertai kolokium pendidikan peringkat kebangsaan anjuran SK Pengas Pitang. Dan pada bulan Mei, kalau tidak salah, Mei tahun ini, saya telah membuat seorang murid saya sempena kolokium kepimpinan guru besar sekolah-sekolah transformasi 2025 TS25 Zon 5 di Beaufort untuk dipamerkan, dan murid saya sendiri telah menjadi dia yang menerangkan cara menggunakan ABM inilah sambil saya bimbing sikit-sikit di tepi, tapi dia memang boleh menerangkan dengan baiklah. Dan ini adalah semasa saya menyertai Carnival Inovasi dan STEM Zone Selatan InnoCell di SK Pekan Kuala Penyu. Pada masa itu, saya telah menyertai pertandingan dan mendapat anugerah emas untuk penulisan akhir inovasi pendidikan dan tempat keempat untuk kategori inovasi pendidikan. Di sini semasa Carnival ini ada beberapa sekolah yang terlibat datang ke pameran, dan saya telah berpeluanglah berkongsikan alat bantu ABM inovasi ABM Easy Sentence Making Cubes ini dengan murid-murid di sanalah. Untuk pertama kali keluar dari daerah Sipitang untuk dikongsikan bersama dengan murid dari daerah lain. Oke, saya akan kongsikan satu video. Sebenarnya dalam inovasi itu adalah dan saya melihat bahwa ruang dalam Carnival Inovasi ini, STEM ini juga merupakan satu ruang di mana guru-guru ini boleh berkongsi dan mempamerkan karya mereka. Dan dalam masa yang sama juga seperti mana yang kita maklumkan bahwa di peringkat PPD Kuala Penyu juga kita sentiasa memberi galakan dan sentiasa memberi ruang kepada guru-guru yang banyak dengan masa ini untuk terus meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pengalaman mereka dalam bidang inovasi dan sains dan STEM ini. Dan itu dan kita rasa untuk seperti yang kita maklumkan bahwa kita ada 2 orang guru STEM, dan di peringkat PPD kita sedang ada perencanaan untuk mendapat pengiktirafan. Ini adalah sebenarnya merupakan pengiktirafan kepada mereka
hasil karya mereka sebenarnya bagi saya buku inovasi dan buku strategi adalah buku yang mempunyai kualiti yang tersendiri. Sebenarnya dalam inovasi dan strategi ini lebih melihat terlambat kepada potensi individu itu sendiri, keinginannya untuk menghasilkan sesuatu, untuk menyelesaikan masalah-masalah dan dikongsikan dengan yang lain. Jadi bila kita melihat bahwa ini adalah satu ruang di mana kita memberikan peluang pada guru ini untuk bertanding, selain daripada pemilik dan juga untuk bertanding, supaya kita menjadikan guru ini lebih berpeluang untuk memberikan diagnosis yang mengumumkan nanti siapakah yang guru atau juga yang mengumumkan siapa guru yang akan berpeluang untuk meneruskan perjalanan mereka ke peringkat ini. Ini macam sukan juga nih, ini baru peringkat zon selatan. Jadi siapa yang mempunyai kualiti atau memang semua kita berikan kualiti, tapi siapa yang mempunyai inovasi pada pendapat juri boleh ditunjukkan ke peringkat ini, tuan-tuan akan berpeluang untuk pergi ke peringkat ini. Jadi terima kasih semua pengambil peluang ini. Terima kasih kepada anda. Terima kasih kepada anda. Oke, saya satu soalan lagi. Kita ingin bertanya dalam budak-budak nih semangat nih mau try sebab siapa berjaya bina satu ayat Terang semak lah. Ini kita sekarang melendari kalau sebelum mendengar yang betul agak yakin ayat itu sebenarnya boleh. Enrollment pelajar dalam pembelajaran STEM ini telah dimasukkan sebagai salah satu daripada 7 isu kritikal di JPISA dan itu penting kami masuk selatan ini teman-teman. Oke, itu dari pengalaman berkongsi di Sentence Make You Cute dengan murid-murid dari sekolah-sekolah daerah Kolopur. Dan seterusnya, ya, ini adalah sekolah kami ada menjalankan pameran ataupun karnival STEM peringkat daerah lah. Peringkat daerah sebab dia melibatkan beberapa sekolah lain juga. Ini adalah murid-murid dari seluruh daerah Sipitang yang datang dan ini adalah first time saya berkongsi Easy Sentence Make You Cute dengan murid SK Pekan Sipitang dan juga murid-murid luar daripada SK Pekan Sipitang. Oke, ini dari Easy saja. Ini boleh ubah-ubah, tapi masih sejak begini saja. Tenang saja.
ada murid yang pusing pelan-pelan, ada yang kasar-kasar. Jadi dia bahan tuh mesti tahan. Dan masak. Sini, dorong buat aja dekat Ansel. Seronoknya nih. Seronok kah? Aku mau ikut. Ayo. Sweet campaign-nya. Belum gue dapat. Itu bukan minum. Cepat. Lama-lama main macam mana nih? Hah? Gimana nih? Kok pasal pusing itu kotak kalau dianggap lama. Tahu dia makanya jadi tapi tahu dia yang kasih terang. Maksudnya tidak payah saya yang kasih terang, murid nampak sekali imbas dia boleh kasih terang dengan kawan dia. Jadi menunjukkan betapa mudahnya lah alat bantu mengajar ini. Oke, seterusnya potensi untuk disebarluaskan kepada pihak lain ialah produk ini sesuai digunakan di kalangan guru dan murid pendidikan khas dan juga guru dan murid di aliran perdana, karena saya percaya di aliran perdana mesti ada murid yang juga ada sedikit kesukaran untuk membina ayat mudah dalam bahasa Inggris dan memang boleh gunalah, bukan khas untuk pendidikan khas saja. Dan yang seterusnya proses membina easy sentence making cubes ini sebenarnya sangat mudah lah, walaupun agak mengambil masa tetapi mudah dan bersifat sangat fleksibel. Oke, saya kongsikan sebelum saya beralih kepada kesimpulan, saya kongsikan pengalaman murid saya lah. What do you think about these easy sentence making cubes? Good for your brains, easy to use. Berwarna-warni, seronok. Perkataan nih boleh tanggal dan mudah dilakukan balik. It's fun to spin box. Easy to learn sentence. Oke, itu murid pendidikan murid saya perlu cover muka dorang lah, wajah dorang. What do you Oke, sebagai kesimpulannya ialah IBM ini banyak membantu saya lah di dalam sesi PDPC dan pada masa yang sama membantu murid saya untuk mencapai objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan dalam PDPC kerana sifatnya yang hands-on, fleksibel dan juga berjaya menarik perhatian murid. Harapan saya ialah untuk IBM ini walaupun dia tidak sempurna, banyak kekurangan pada masa akan datang lebih banyak digunakan di kalangan guru dan juga lebih banyak penambahbaikan lah. Dan mana tahu ada guru-guru lain kan yang mungkin ada ide yang lebih kreatif, mungkin selain daripada 4 muka ni mungkin boleh buat jadi 5 muka supaya lebih banyak ayat yang boleh dibina dan perkataan boleh ditampal pada permukaan cube itulah. Okey. Itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Ramai yang sangat berminat ni dengan perkongsian yang Cikgu berikan pada hari ini. Okey, ada beberapa soalan dekat sini. Ada yang minta untuk sharekan slide. Okey, ada satu yang perlukan penerangan yang lebih daripada Cikgu. Ada langkah-langkah ataupun cara pembuatan tak? Dia yang tanya tu. Cara ataupun langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah ni cara buat ABM tu kah? Ya, betul. Cara dia macam buat cube lah. Ada saya terangkan dalam video, tapi kalau mau lagi details, cara dia buat cube lah. Template dia yang macam saya share tadi tu yang terpaksa saya slide balik kan. Caranya ialah saya minta maaf kalau yang langkah-langkah dengan lebih jelas itu saya macam tiada. So waktu saya buat ni pun bila membuatkan tidak terfikir menggambarkan, merakam, terfikir untuk masa PDPC saja. Tapi template-nya ialah yang mana-mana. Inilah template ini. Kalau untuk yang Velcro Polyplus board tu yang keras, saya print kertas dulu.
print kertas, print plain plate ini kosong, lepas tu gunting dan lukis balik di atas polyplus board, potong, lepas tu saya lekatkan guna glue gun lah, glue gun. Lepas tu bila sudah menghasilkan kotak-kotak tu, cube-cube tu di tengah tu saya cucuk dengan pensel apa benda lah yang boleh membuatkan lubang dan baru dicucuk dengan balloon stick. Kemudian kalau ada ikut yang video yang sudah telah tayangkan tadi, rancang tajuk pembelajaran, apa perkataan yang kita perlu gunakan dalam membina ayat, kita cetak dan print lah. Print, lepas tu gunting, boleh juga tidak laminate, tapi saya laminate sebab saya mau guna untuk jangka masa yang panjang dan juga berulang kali dan supaya dia lebih senang tanggal, dilekat dan ditanggal. So kita mau kasih lekat velcro tape kan. Itulah langkah-langkahnya. Dan juga seterusnya menjalankan PDPC menggunakan ABM tersebut lah. Tapi Bantu. membuat cube ni kalau guna polyplus board, saya mau share sedikit lah. Ada jari melucur-melucur sedikit lah kalau kena glue gun tu. Jadi kalau kita dapat cari di pasaran yang memang cube kan, lagi bagus lah. Yang kita tidak payah kasih lucur-lucur jari guna glue gun. Ya. Mau lestari baku nanti, jadi membuat sendiri. Okay, ada lagi soalan. Cikgu nak tanya, untuk buat kajian tindakan di sekolah sendiri, perlu mohon kebenaran EPRD juga ke? EPRD? Apa tu? EPRD? Sorry, minta maaf. EPRD itu apa? Saya pun lupa tu. Tapi kalau yang saya tahu, kalau untuk buat kajian tindakan di sekolah, rasanya itu atas inisiatif sendiri juga kan? Betul tak cikgu? Ya. Betul. Ajar kami cara membuat ya puan. Okey, tadi cikgu Federi dah tunjukkan kan? Ini adalah template untuk hasilkan ABM. Okey, ada apa-apa lagi soalan yang berkaitan? Semua pujilah cikgu, good sharing, sangat kreatif. Minta maaf kalau ada yang tertidur. Petang-petang nih. Okey, sekejap kita tunggu lagi kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan. Ini pun sebenarnya ikut kreativiti juga kan cikgu, selain daripada 4 muka ni boleh juga lebih daripada 4 kan? Ya, betul. Dipersilakan untuk ubah suai. Ubah suai ke kreativiti. Ramai guru-guru lebih kreatif lagi. Lebih mantap lagi. Ini cuma bagi saya biasa-biasa saja. Tapi yang penting murid fun, itu saja. Senang guna. Kalau saya ini sebenarnya adalah pencetus ni. Ya, Pencetus betul. kepada mungkin tiba-tiba ting datang pula idea lain Ya, kan? kan? Ya. Boleh kasih tambah cube lah gitu. Ini saya buat ikut kesesuaian pendidikan khas lah. Pendidikan khas ni kan kalau kita kasih susah sikit dia akan stres. Murid ni kan pendidikan khas ni kan istimewa, semua istimewa. Ada yang penyabar, ada yang cepat penat. Jadi saya mesti buat ABM ni yang ngam-ngam saja. Sesuai dengan tahap kesabaran dan masa. Kesabaran murid-murid. Kena kreatif untuk pembelajaran yang lebih efektif. Ya, betul. Memang kena kreatif. Supaya pembelajaran kita lebih efektif dan yang paling utama, murid dapat apa yang kita ajarkan kan? Betul tak cikgu? Ya, betul cikgu. Okey, ada lagi soalan-soalan lain? Mohon share. Mohon share slide. Oh. Minat sangat ni dengan slide ni. Sebelum ni memang ada slide juga. Boleh. Tidak masalah. Okey, untuk bahan-bahan sebenarnya boleh dapatkan dari portal CDL. Sebenarnya. Okey. Okey, ada lagi tak soalan-soalan yang berkaitan? Ini kena try buat dulu ni.
Ya, baru try boleh dulu. nampak. Ya betul. Guna kertas A4 yang keras tu pun boleh juga. Hmm. Hmm. Mungkin daripada situlah kot baru akan ada pencetusan idea lain. Oh, 4 tak Ya, cukup. Macam memang tu itu. kan. Memang akan tercetus pelbagai ide kreatif di kalangan guru-guru yang hebat-hebat. Yang lebih hebat mungkin boleh dinik taraf jadi digital lagi Kak, kan? Boleh buat dalam bentuk digital. Hmm. Sekarang kan semuanya di hujung jari. Betul. Hmm. Semua di hujung jari saja. Baring-baring pun boleh buat guna di handphone. Betul. Cuma dari segi penggunaan perkataan tu ikut kepada macam contoh yang ini dalam video ni kan dia kena sambung-sambung, dia kena bina satu ayat kan. So Mm-mm. maksudnya dalam ni based on gambar yang diberi kan cikgu, betul tak? Ya, based on the gambar yang diberi dan juga tajuk pembelajaran. Tidak semestinya dia di depan tu mesti subjek, lepas tu verb. Dia ikut apa yang cikgu mau ajar lah. Dia bersifat fleksibel. Yang penting terhasilnya satu ayat mudah dalam bahasa Inggris yang betul. Ya. Tiba-tiba saya pun terfikir untuk sains. Nah, boleh lepas tu cikgu pula yang share nanti CDL hands-on. Harap-harap boleh. Amin. Okay, ada lagi soalan? Okay, kita tunggu sekejap lah. Kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan. Kalau ada cikgu nak tambah-tambah lagi kah untuk perkongsian hari ni? Sementara kita tunggu soalan-soalan yang mungkin ada nak tanya tapi tak tahu macam nak tanya tu. Kurang pasti pula. Apa ya? Rasanya sudah cakap tadi. Boleh tambah muka kali kan. Apa lagi? Boleh gabung jalin dengan subjek lain. Dan mungkin juga yang salah satu lagi ada kekurangan sikit ABM ni. Yang di hujung ni kan ini dia kalau sudah lama guna dia ada loose sikit lah. Jadi kena tukar-tukar lah yang pencucuk di tengah ni. Iya. Okay, cikgu ada yang tanya, macam mana proses sebar luas pada murid lain? Setakat ini saya ni kadang-kadang ada rasa rendah diri macam sama orang lain. Jadi apa setakat ni sebelum ada plan lah untuk keluar dari sekolah untuk sebar luas. Cuma peluang yang selama ni yang saya ada itu pun sebab ada pameran dan ikut pertandingan lah. Itu saja saya punya usaha selama untuk sebar luaskan ke luar. Tapi saya percaya sudah tercapai lah tanpa saya perlu memohon kepada sekolah untuk memperluaskannya lagi. Tapi kalau cikgu-cikgu lain mungkin boleh tambah baik alat bahan bantu ini kan, bolehlah reach out lebih baik daripada saya lah. Dan satu lagi mungkin kita boleh guna apa tu YouTube lah. Kita boleh post. Sebenarnya saya pun ada YouTube channel tapi tidak berapa aktif sejak PDP bersemuka. Waktu PDPR saja aktif. Jadi saya boleh share di sana lah mungkin. Kalau cikgu ada share dekat dalam TikTok ke? Mana tahu? Ya betul. Cikgu TikTok yang lain kan? boleh ni kan? Boleh follow. Betul. TikTok lah yang terbaik kan sekarang. Ya betul. Senang Itu yang sampai. utama sekarang ni. Sambil shopping-shopping ternampak video lalu FYP. Betul. Okey. Okey, betul tu. Menarik juga. Betul. Memang sangat menarik. Terima kasih. Okey, dekat ruangan chat telah dikongsikan pautan kehadiran untuk sesi CDL Hands-on Online Session Sabah bagi siri yang ke-46 iaitu siri kita pada hari ini. Dan juga ECJ akan dihantar melalui Google Form yang diisi dan pastikan maklumat yang diisi adalah lengkap dan tiada sebarang kesalahan.
Okey. Okey, sambil-sambil kalau kita menunggu jika ada soalan lagi yang nak ditanyakan, so bolehlah type di ruangan chat. Okey, sementara itu, okey, saya nak maklumkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mana kita akan adakan siri ini pada setiap hari Khamis dan masa setakat ini pada jam 2.50. Okey, dan jika ada sebarang perubahan masa, dia akan dimaklumkan. So, untuk makluman awal, pada minggu hadapan, siri ke-47. Okey, kita akan ada perkongsian daripada Cikgu Sharon Paskul dari SMK Sri Nangka Tuaran dengan tajuk AI bersama Canva. Okey, yang ini perkongsian hebat juga ni. Okey, yang mana-mana yang biasa menggunakan Canva, tapi yang ini ada penambahan iaitu penggunaan AI di dalam aplikasi Canva. Okey, so diharapkan ramai-ramai dah boleh join untuk CDL bagi sesi yang ke-47 pada minggu depan iaitu 12 Oktober. Okey, hari Khamis pada jam 2.50 hingga 4.30 masih lagi menggunakan aplikasi Zoom. Ini untuk minggu hadapan punya. Selain daripada itu, pemakluman melalui WhatsApp dan juga Telegram akan dikongsikan. Dan jangan lupa untuk isi link kehadiran yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat. AI, topik yang menarik lagi-lagi zaman sekarang. Yes, betul. So, jangan lupa cikgu untuk join kita punya perkongsian pada minggu hadapan. Okey, so rasanya ada lagi tak soalan-soalan yang berkaitan? Ya, terima kasih banyak. CDL sebenarnya memberi peluang dan ruang dan juga ilmu yang secara tidak langsung menambahkan kita punya ni kan kita punya kemahiran. Okay, bukan setakat secara yang digital ni, juga macam perkongsian kita pada hari ini daripada Cikgu Fridorin, benda maujud, kan? Kita boleh hasilkan satu benda yang baru sebenarnya. Okay, jika tiada sebarang soalan, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fridorin atas sesi hands-on yang sungguh bermakna, sungguh kreatif yang telah dikongsikan. Selain daripada itu, mohon juga semua guru untuk mengisi maklum balas pada pautan yang sama dengan kehadiran. Okey, so sebelum kita bersurai, okey, sebab saya tengok di sini dah tiada sebarang soalan kan? Okey, sebagai kenang-kenangan, okey, marilah kita bersama mengambil gambar. Dan juga selain daripada sebagai kenang-kenangan, itu boleh dijadikan sebagai bukti kehadiran. Okay, diminta untuk semua onkan kamera dan senyum selama mungkin sampai siap. Mohon bantuan Hazwani untuk ambil gambar. Silakan Hazwani. Okay, terima kasih cikgu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh onkan kamera dan senyum. Okay, kalau semua dah bersedia, saya ambil gambar untuk muka surat pertama dahulu. Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, batch seterusnya. Dan batch yang terakhir. Okay, semua dah. Okey, terima kasih Hazwani. Okey, jangan lupa kita punya temu janji pada minggu hadapan. AI bersama Canva.
Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua.